disarankan kepada kalian untuk membaca surah-surah Al-Quran yang boleh menjadi pertahanan buat diri kalian sebelum kita meneruskan kisah seram alam jin. وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ أَيْنَمَا تَكُونُوا يَأْتِ بِكُمُ اللَّهُ جَمِيعًا إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih kepada kalian yang menonton. Mohon kalian subscribe. Mohon kalian subscribe. Like dan share kepada umum seramai yang mungkin supaya kisah yang disampaikan membawa manfaat, pengajaran dan dijadikan bahan penceritaan hiburan kepada semua saudara-saudara kita yang lainnya. Bagi mereka yang baru menonton untuk siri chapter Kisah Benar edisi khas ni, sekiranya ingin mengetahui hujung dan pangkal kisah-kisah ni, aku sarankan kepada kalian bolehlah semak dalam chapter-chapter yang sebelumnya supaya lebih memahami flow pergerakan kisah-kisah ni. Tanpa membuang masa, kita nanti dulu sebentar. Hari ni penerampilan aku agak berbeza sedikit daripada sebelum ni. Sebelum ni aku pakai rambut basuh, tapi hari ni aku pakai tengkolok dan juga satu seragam pahlawan Melayu. Sebab kita ni nak mengisahkan kisah-kisah jin ni, jadi kena ada satu sikap keberanian. Amat penting aku peringatkan lagi sekali, kisah gangguan yang dialami oleh keluarga aku ni sememangnya adalah benar belaka, ya. Bukan reka-reka, tapi benar belaka. Namun walau apa pun yang berlaku sebelum ni, yang diganggu oleh keluarga aku ni, semuanya di atas kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Kita sambung semula kisah-kisah seram alam jin ni dalam chapter keempat, Kisah Benar edisi khas, Kelawar Berkepalakan Manusia dan solat maghrib diganggu pocong. Maksud tu macam nak tidur kan. Nak tidur. Cakap lah dengan abang, tutuplah TV nak tidur. Dia kata dah nak tengok. Dia orang baring situ dua. Abang Gani sebelah sini, Along sebelah Abang Gani. Ngiring mandang sana. Di waktu itu arwah Pak tak pernah pasang spotlight ya. Tolong. Okay. Bang. Baik, sebelum tu aku nak terangkan di sini dahulu. Bapa aku ni dia nikah ramai sebenarnya. Mungkin 5, mungkin 6, mungkin 7 macam tu. Maksudnya macam ni, nikah dan cerai lah. Jadi, jumlah sebenar pernikahan bapa aku ni aku tak tahulah berapa ya. Cuma keluarga aku rapat dengan keluarga mak tiri aku di Selangor. Yang ini bini pertama bapa aku. Mak aku merupakan bini ke nombor 2. Tapi salah satu bini bapa aku, kalau kalian nak tahu, adalah salah seorang artis veteran tanah air masa zaman Allahyarham Tan Sri P. dulu. Siapa dia tu? Biarlah menjadi rahsia. Kalian tak kenal bapa aku ni, insya-Allah kalau ada rezeki aku bagi tahu siapa bapa aku nanti dalam episod yang akan datang, insya-Allah. Mereka ni masing-masing dah berumur dalam lingkungan 20 sehingga 25 tahun berbanding akak sulung aku yang pada waktu ketika tu berumur 14 tahun. Jadi mereka ni bersembahlah, ya, berkongsi pengalaman seram angker masing-masing. Bila akak aku cerita pengalaman dia nampak benda-benda ni, 3 orang abangku ni sememangnya memang percaya dengan cerita akak aku ni, sebab mereka pun sebenarnya pernah nampak kelibat pocong ni dekat kawasan luar pagar rumahku. Tapi tak nak bercerita lah. Ya, sebab apa? Sebab bak kata orang tua, kalau nampak jangan ditegur. Malam tu mereka ni tidur di ruang tamu ramai-ramai. Depan TV tengok cerita videotape. Masa zaman tu mana ada CD, DVD, ya, USB semua tu tak ada. Kaya macam mana pun kita, paling canggih pun videotape je boleh layan. Jam di dinding sudah menunjukkan jam 12 malam.
akak sulung aku dah mula naik mengantuk. Jadi akak aku dia mintalah pada abang tiri dan abang saudara aku ni tutup TV. Tapi diorang kata nak second round, ya, nak second round, nak tengok cerita videotek yang lain, cerita Rambo. Seingat akak aku lah pada waktu ketika tu. Akak aku mengalah lah, tidur dengan berpalingkan badan dari menghadap TV ke arah tingkap ruang tamu. Untuk pengetahuan kalian semua yang menonton, tingkap tu ada 2 tingkap ataupun 2 aras tau. Aras bawah tingkap tu ditutup, tapi aras 2 di atas tu dibiarkan terbuka atas tujuan nak bagi angin luar masuk. Ini kehendak dari abang tiri dengan abang saudara aku ni lah. Disebabkan tujuan utama nak biarkan angin luar masuk dalam ruangan tamu, lansir tingkap tu dinaikkan ke semaksima yang boleh. Jadi akak aku nampaklah apa di sebalik luar tingkap tu. Akak sulung aku reda dengan kehendak abang-abang aku ni. Tapi taklah takut sebab abang tiri dan abang saudara aku ni ada waktu ketika tu. Jadi boleh jadi peneman. Tingkap yang aku masukkan ni berada di posisi menghadap laluan tepi kawasan rumah pagar kanan aku yang menghala kepada laluan pocong-pocong sebelum-sebelum ni. Masa akak aku tidur mengiring menghadap tingkap tu, mata akak aku ni baru nak lelap tau. Tiba-tiba je di sebalik luar tingkap yang gelap tu ada satu cahaya limpah warna orange. Seakan-akan luar rumahku ada pasang lampu spotlight. Akak aku pelik lah, mana ada pasang lampu spotlight luar rumah. Memang sepatutnya gelap luar rumah tu. Waktu akak aku nampak biasa lampu di luar tingkap tu, secara tak langsung leher belakang akak aku panas tau. Panas belakang ni, panas di belakang leher ni. Akak aku ni sedikit demi sedikit naik ke belakang telinga pula. Kemudian panas tu naik lagi, naik ke kepala pula. Macam tu, macam seakan-akan berbahang panasnya. Tak ambil masa yang lama selepas berbahang panas tu naik ke kepala kakak aku, di penjuru permulaan tingkap sebelah kiri yang terbuka tu kelihatan seperti ada pergerakan. Apa yang akakku nampak jelas ni padaku, dia nampak macam ada satu gumpalan rambut yang bergerak-gerak di luar tingkap tu. Masa gumpalan rambut tu bergerak-gerak sedikit demi sedikit, semakin lama semakin jelas rupa penuh gumpalan rambut tu. Dan tiba-tiba, Astaghfirullahalazim, istighfar panjang akakku, sebab penampakan rambut secara penuhnya adalah berupa kepala manusia sambil menatap ke arah akakku waktu tu. Akakku mulut, mata, badan terkunci. Memang tak boleh nak buka mulut, mata tak boleh nak tutup sama sekali, apatah lagi nak menghindarkan badan, nak toleh ke arah yang lain. Tak boleh nak hindarkan badan, tak nak terpaksa tengok benda tu. Pergerakan kepala manusia tu bukanlah diikuti dengan badan manusia yang lengkap tau. Akan tetapi badannya adalah seperti jenis haiwan bersayap yang sedang berhayun-hayun, kekal berterbangan, persis sama seperti haiwan yang kita gelar kelawar. Cuma bezanya, saiz kepala manusia tu bukan saiz kelawar kecil ya, tapi saiz sebenar kepala manusia biasa. Dan juga saiz badan kelawarnya pula bukan saiz kelawar yang kecil, yang standard, bukan, tapi bersaiz besar seperti saiz seekor kucing dewasa. Kepala manusia betul, badannya pula kelawar tu bersaiz seekor kucing dewasa. Berterbangan menghayun-hayun sayapnya sambil kepala manusia sedang senyum. Anak mata kepala tu warna merah, memandang tepat ke arah akakku ni. Benda tu berayun terbang dari kemunculan sebelah tingkap bahagian kiri, berayun terbang ke arah kanan tingkap, seakan-akan menuju ke arah belakang rumahku, sehinggalah kemunculan kepala manusia kelawar tu hilang di sebalik tingkap kanan sedikit demi sedikit. Situasi ni tak lamanya, hanya bermain dalam beberapa saat je. Mungkin aku boleh katakan dalam 4-5 saat je macam tu. Hilang je kemunculan kelawar berkepalakan manusia tu. Cahaya yang tadi tu, yang warna orange tu, biasa warna orange tu, yang menyinari luar rumah aku tu, terus malap serta merta
Lepas kepala manusia berkelawar tu berlalu pergi, lepas cahaya tu hilang dari radar kegelapan malam, akak sulung aku ni baru boleh menggerakkan tubuh badannya. Baik mata ke, mulut ke, tangan ke, leher ke, semua dah boleh digerakkan. Terus automatik akak aku ni menyapa abang tiri dan juga abang saudara aku lain yang masih khusyuk lagi tengok cerita Rainbow tu. Bang, tengok bang, ada benda bang kat tingkat tu, ada benda bang. Alah, aku ada benda bang. Kenapa long? Kau nampak apa long? Apa yang kau nampak long? Arwah abang Gani berangkat abang tiri aku ni terus bingkai sebangun. Terus tutup tingkap dan turunkan lansir kembali macam asal. Akak sulung aku pun ceritalah apa yang dia nampak. Jadi malam tu mereka pun tidur mengelilingi akak sulung aku ni supaya akak aku dapat tenangkan diri dari keadaan yang masih menggigil tu. Jadi keesokan harinya abang tiri aku ni, arwah abang Gani ni, baliklah ke rumah dia di Selangor. Yang abang saudara aku, arwah abang Iham, balik ke kampung pula. Tinggallah Abang Johan. Selepas beberapa minggu kemudian, abang saudara aku yang namanya Abang Johan ni dapat tawaran panggilan untuk bersekolah di salah satu sekolah yang berhampiran dengan rumahku dalam kelas khas orang kurang upaya. Mak akak aku semua sekali memang tak ada kisah apa benda tu, sebab kami tak ada masalah. Kami dah anggap semua ni macam adik-beradik. Abang Johan tu dah macam abang kandung. Pada satu hari tu, setelah selesainya berkumandang azan maghrib, Abang Johan nak solat maghrib di dalam salah satu bilik di rumah aku. Selepas dia mengangkat takbir rakaat pertama, Allahu Akbar. Sebelum memulakan bacaan iftitah, di bahagian belakang badan Abang Johan ni dia dapat rasa tau seperti ada benda yang mencucuk. Abang Johan ni tersentak lah bila dia dapat rasa cucukan tu. Sebagai contoh ya, aku ulang lagi sekali. Allahu Akbar. Abang Johan ni memang tahu pasal rumah aku ni. Jadi dia buat keputusan untuk membatalkan solat maghrib pada waktu ketika tu. Dia nak tahu apa benda yang cucuk belakang badan dia tu. Daripada dia solat tak khusyuk, lebih wajar dan baik dia stop solat dulu. Sekilas pantas ya pergerakan Abang Johan ni. Masa dia dapat rasa cucukan di belakang badan dia tu, terus dia toleh belakang. Dan masa dia toleh belakang dia tu, tiba-tiba, aku ulang lagi sekali ya, Allahu Akbar. Yang aku angkat takbir Allahu Akbar tu, itu aku suarakan, tapi ikutkan dia cakap dalam hati lah, macam tu lah. Secara tak langsung dia nampak ada satu kain putih laju menyusup sembunyi di sebalik lansir di tingkap bilik tu. Abang Johan dapat lihat tau, dapat lihat kain putih tu dan dia memang kenal bentuk kain tu. Kalian rasa apa bentuk kain putih yang Abang Johan nampak ni? Pocong. Abang Johan asal orang kampung. Orang kampung ni, kalau kalian nak tahu, kebanyakan penduduk kampung memang berani. Abang Johan ni meremang. Ya, meremang. Tapi dalam masa sama, dia memang tengah berang dan geram dengan pocong tu. Sebab apa? Sebab mana taknya, tengah nak memulakan solat, baru angkat tabir, belum lagi nak bacaan iftitah, pocong tu datang mengganggu pula. Walaupun Abang Johan tahu dan kenal pasti itu adalah pocong, disebabkan marah yang mendidih, geram sangat, Abang Johan tak fikir banyak dah masa tu. Dia pergi ke arah lansir tu, yang pocong tu sembunyi belakang lansir tu. Dia hayun, dia tumbuk padu ke arah lansir tu. Masa dia hayun tebukan tu, pocong tu keluar daripada lansir tu, dan sebelum pocong tu menghilangkan diri di sebalik dinding, itulah kali pertama Abang Johan dapat melihat betul-betul rapat pocong tu dengan muka dia pada waktu ketika tu. Berdepan macam ni lah, macam ni. Tumbuk dan hayun punyalah padu. Pocong tak kena, cermin tingkap pecah pula.
tangan bersakit. Marah sangat agaknya. Jadi selepas je pocong tu menghilangkan diri di sebalik dinding bilik tu, Abang Johan terus bergegas lari keluar dari bilik, jumpa dengan mak aku. Dia nak bercerita dengan nada kotak suara yang mak aku tak boleh nak fahamkan pun. Lebih kurang macam tu orang bisu kan. Mak aku bagilah isyarat tangan, ya. Apa dia tak faham, lebih kurang macam tu lah, sebab aku tak tahu isyarat tangan. Mak aku tahu lah. Mungkin disebabkan perasaan Abang Johan waktu ketika tu bercampur aduk dengan perasaan marah, dengan perasaan terkejut, dengan sedikit perasaan sedikit ketakutan lah agaknya lah. Jadi dia tak boleh nak susun isyarat tangan dia dengan betul. Jadi Abang Johan ambil keputusan. Dia ambil selai kertas, dia tulis dan dia lukis bentuk muka pocong tu. Kemudian tulisan dan lukisan tu diserahkan pada mak aku. Mak aku bacalah apa yang dia tulis. Apa dia, Johan? Apa dia? Apa dia? Kau kenapa ni? Kau kenapa ni? Apa ni? Buat isyarat tangan betul-betul lah, Johan. Lek, aku nampak ada pocong, Lek, dekat dalam bilik. Tengah ganggu aku tengah sembahyang. Mak aku terkejut tau, sebab tengah solat tu berani benda tu kacau buat kali pertamanya. Kali pertama dalam rumah aku ni tau. Kacau tengah solat pula tu. Tak boleh jadi macam ni. Memang tak boleh jadi. Makin kasar mainnya. Selepas tu mak aku pun tenangkanlah Abang Johan ni. Ya, dia minta dia pergi sambung balik solat maghrib yang terkendala tadi. Tapi bukan di bilik pula, beralih tempat solat di ruang tamu rumah pula. Mana taknya marah, ya, mana taknya terkejut. Sebelum ni pocong-pocong penanggal ke, ya, kuntilanak ke apa semua tu bermain di luar pagar rumah. Tapi kali ini kakak aku dah lah nampak kelawar berkepalakan manusia di dalam kawasan rumah, ya, di dalam kawasan berpagar. Kemudian kali ini pula berbeza, berani pula tu masuk dalam rumah, ganggu orang tengah solat maghrib. Mana taknya terkejut. Kan. Berkaitan dengan akak aku ni, selepas hari malam kejadian penampakan makhluk berupa bentuk yang menakutkan lagi jelek, ingatkan akak aku ni masih takut. Tapi akak sulung aku ni makin berani tau. Adalah perasaan takut tu, tipulah kalau tak ada perasaan takut kan. Tapi iyalah, ada sesetengah budak remaja ni, lagi-lagi perempuan, kalau nampak benda-benda yang menakutkan macam ni, akan kolaps ke, histeria ke. Tapi lain pula dengan kakak aku ni. Jadi mungkinlah, ya, mungkin aku nak kalian tahu, mungkin disebabkan darah yang mengalir dalam badan arwah bapa aku ni. Okey, untuk pengetahuan kalian semua, bapa aku ni sebenarnya dah meninggal. Ya, sekarang ni dah meninggal. Cuma dalam kisah yang aku ceritakan ni, aku tak mention pun, ya, perkataan arwah tu. Jadi aku ulang lagi sekali. Mungkin darah yang mengalir dalam badan arwah bapa aku ni serba sedikit mengalir juga dalam badan anak-anaknya. Wallahualam. Tapi kalian nak tahu ke siapa bapa aku ni? Kalian nak tahu ke? Nak tahu? Nak tahu? Kita berhenti setakat ni dahulu. InsyaAllah kita akan sambung chapter yang keempat ni kepada chapter kelima. Kalian kena faham, kena tahu setiap apa yang dibualkan oleh kita semua, sebagai contoh seperti aku sekarang ni, makhluk-makhluk jin yang umumnya masyarakat Melayu menggelarkan jin yang hantu secara tidak langsung ada berhampiran dengan aku sekarang ni. Ya, tapi tidak terkecuali juga di sekeliling kalian yang mendengar. Sekiranya kalian nak berkongsikan kisah-kisah seram yang dialami oleh kalian pun boleh hantarkan email kepada description yang aku dah kongsikan di bawah. Kongsikan, ya. Ada sejarah ke, ada pengalaman ke, kongsikan dengan aku. InsyaAllah aku akan bawakan cerita kalian dengan cara aku. Mohon jasa baik kalian subscribe.
Mohon jasa baik kalian subscribe. Mohon jasa baik kalian subscribe, share dan like supaya kalian dapat notification kisah-kisah seram yang akan datang. Dia tak ada modal pun, hanya perlu lebih kurang masa 2-3 saat je. Subscribe. Jangan lupa temu janji kita pada setiap Selasa dan Jumaat jam 11 malam. Kita akan sambung kisah ni dalam chapter yang kelima. Kisah seram, kisah benar edisi khas yang bertajuk Perempuan Mengintai Bawah Katil. Okay, tajuk yang kelima ni dia memang ada kaitan rapat sangat-sangat dengan kakak aku ni, sebab inilah permulaannya. Kakak aku ni dipujuk dirayu di Penang untuk dijadikan anak angkat jin. Kita tunggu nanti dalam kisah seram alam jin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin wa la yazidud dhalimina illa khasara.